tentang apa lagi? Kiamat. Kiamat, yaumul qiyamah, yaumul qari'ah, yaumul zilzalah. Kalau kita baca itu rasa kiamat lah tu. So kalau pun tak tahu makna keseluruhan, paling-paling hati kita ni boleh apa? Boleh bawa dalam sembahyang kita ni, ya Allah, hayat kiamat ni ya. Kalau Allah kau takdirkanlah aku ni dapat selamat daripada apa? Bencana kedahsyatan kiamat. Engkau himpunkanlah aku dengan orang yang soleh, dengan yang baik. Gitu. Bila kita dengar ayat kiamat, dengar ayat maut. Kalau maut tu mati dah tu. Takkan maut hidup pula. Sebut maut, mati. Kalau taubat lah. Ni dulu ada rasanya kat sini belajar bahasa Arab tak saya macam ni. Dulu. Cikgu lah. Dulu cikgu apa ni? Cikgu dulu dia pengajar Arab dipanggil belajar Arab. Allah SWT belajar satu-satu ni. Alhamdulillah. Ada baca sini saya ingat gini. Berapa lama dah lah saya mula-mula kuliah sini. Cikgu Ramli ke? Orang lama tahu kot ni. Nanti dia memang ada. Saya ingat lagi. Dia ada whiteboard sini. Dia ada kalau katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza apa? Zilzal apa? Dia ada satu. Bagus juga lah. Ni kan satu kelebihan lah orang yang pandai bahasa Arab ni. Kelebihan saya ni pun tak pandai sangat. Cuma boleh sikit-sikit. Arab Quran cakap tak pandai. Ni dia. Sebab kalau pergi Mekah kita cakap Arab, cakap Melayu. Naik taksi kita cakap Arab. Cakap Arab ni. Tapi naik taksi ni kita cakap lah Arab ada apa? Berapa orang. Dah dia cakap Melayu begitu. Ni dia. Berapa orang boleh naik ni? Kam nafar boleh naik. 9 ni ke lah. Tak cakap Arab aku. Kan kita nak baca cakap Arab tak ada. Kemudian bila kita pergi Mekah pula, biasanya Arab Bangla banyak cakap. Jadi Bangla kita tak cakap Arab fasah. Dia banyak cakap Arab fasah. Bukan Arab fasah. Kita nak Arab yang fasah, Arab betul lah. Jadi Quran ni boleh. Sekarang dia ada jual juga. Apa dipanggil terjemahan harfiah. Quran harfiah. Dulu kita belajar. Quran harfiah dipanggil. Harfiah ni setiap huruf. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ba tu apa dia? Isim tu apa dia? Ar-Rahman tu apa dia? Ar-Rahim tu apa dia? Cuba dia tak ajar lah biasanya i'rab. Bagi kenapa, bagi atas, bagi bawah. Dia biasanya ajar makna sahaja. Bagus sebenarnya, bagus. Mengagungkan firman berarti mengagungkan zat yang berfirman. Keagungan zat yang berfirman tidak akan hadir dalam hati seorang selagi dia tidak memikirkan sifat-sifat perbuatan dan kemuliaannya. Jika dia menghadirkan dalam fikirannya arash, kursi, langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, baik jin, manusia, binatang dan pepohonan. Kemudian dia mengetahui bahawa pencipta, penguasa, pemberi rezeki pada seluruh makhluk itu adalah Tuhan yang Esa. Juga bahawa semua makhluk berada dalam genggaman kekuasaannya, terumbang-ambing antara rahmat dan seksanya. Jika dia memberi nikmat, maka perkara tersebut kerana kebaikannya. Jika ia menyeksa, maka perkara tersebut kerana keadilannya. Dialah yang berkata mereka masuk syurga, aku tidak peduli, dan mereka ke neraka, aku tidak peduli. Inilah puncak keagungan. Maka dengan memikirkan perkara-perkara seperti ini, ta'zim zat yang berfirman dan ta'zim firmannya akan hadir di hati. Kalau dapatnya ni baguslah. Baca Quran ni kita baca pelan-pelan. Barulah kita rasa nikmat, seronok baca. Kalau katakan kita baca kisah, kita terbaca kisah Nabi contohnya dalam tu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kita pun cari ada kisah Nabi Musa. Contohnya setiap malam Jumaat tuan-tuan baca kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa contohnya. Dalam tu banyak panjang ayat dia. Cerita pasal Nabi Musa dengan Nabi Khidir. So kita pun carilah dalam buku lain pula ataupun dengar dekat YouTube kan. Kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Contohnya, tambah pengetahuan kita sikit.
Dalam surah Al-Kahfi juga ada cerita tentang kisah apa lagi? Iskandar Zulkarnain. Ni dia, Iskandar Zulkarnain. So kita cari pula kisah tu. Iskandar Zulkarnain. Kisah tentang Iskandar Zulkarnain kan? Betul kan? Iskandar Zulkarnain. Kemudian kisah apa lagi dalam tu? Dia ada 4 kisah dalam surah Al-Kahfi. Jadi bila kita baca ayat tentang Nabi Yusuf, contohnya, Nabi Lot, kita baca kisah Ashabul Kahfi. Ni rayuh bawah ni kan. Kisah Ashabul Kahfi ni. Tu dia. Ashabul Kahfi zaman mana? Gua mana? Ni. So kita carilah. Jangan dengar orang yang tak pandai ceramah. Cari orang apa sebenarnya kisah Ashabul Kahfi ni, apa dia, pengajaran kat mana. Ashabul Kahfi ni memang dia tak cerita sangat tentang mana tempat dia, tahun bila. Sebab yang penting pada kita ialah pelajaran daripada kisah. Ni. So bila kita baca Quran ni, kita kena baca penghayatan. Memang mula-mula baca ni tuan-tuan, kita takkan dapat penghayatan pasal kita tak reti sangat bahasa Arab. Tak reti. Jadi kita baca laju je. Cuma saya sebut tadi, kalau ada ayat-ayat yang kita familiar sikit, dia biasa dengar ustaz baca, ustaz mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau kita baca guna handphone ni kan, handphone ni boleh ada terjemahan, kita tengok terjemahan sekejap. Tu je. Saya pun biasa baca guna handphone je, senang nak bumak tu. Jadi kalau tuan-tuan nak baca kat rumah, biar Quran yang ada terjemahan sikit. Baca, tengok ayat ni macam sedap, macam biasa ustaz baca je, tengok mana supaya kita baca. Kalau tuan-tuan baca katakan 5 line contoh 5 line baca, kita ambil 2 ayat sudah untuk kita tengok terjemahan ni. Paling kurang sehari baca 5 line, ambil 2 ayat, tengok benda mana ni. Kalau ada kitab tafsir, tengok tafsir sikit. Tu dia. Supaya kita taklah baca sahaja, tapi dapat juga kelebihan pelajaran daripada Al-Quran. Yang pentingnya ialah jangan tinggalkan. Siapa yang tak start lagi baca Quran, jangan tunggu, jangan tangguh. Kalau tangguh, memang kerja iblis untuk menangguhkan ibadat kita. Ni dia. Dia akan tangguh. Besok kita nak baca, contohnya lepas asar. Dia kata baca besok lah lepas asar. Tak ada. Dah sebulan tangguh lepas asar, tak dibaca. Jangan tangguh. Malam ni start dulu. Sebelum tidur, baca dulu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Sebelum tidur, dia dalam 6 minit je. Surah Al-Mulk ni 6 minit. Lebih kurang. Kalau lambat 8 minit. Kalau lambat lagi, mungkin tidur dulu baru habis. Betul kan? Saya payah nak tidur, baca pasal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk dah habis, tidur dah. Rasa berdosa juga kadang. Pasal tu nak baca ke nak tidur sebenarnya. Betul kan? Sebab pasal tidur sekali. Betul payah nak tidur. Jadi malah dibaca. Kalau tuan-tuan ni anak nak balik cuti ni, pukul 10 malam panggil semua tuan tamu, baca surah Al-Mulk. Ni dia. Baca surah Al-Mulk. Saya tanya, baru ni rancang buat dengan anak-anak. Cuma kita balik lewat. Kita balik kadang pukul 10.30, pukul 10. Kita balik pukul 11. Pukul 10 ni tak ada. Kadang budak-budak dah ada kerja lain, study dah apa pula. Tak ada. Saya biasa baca masuk bilik, bangun ke bawah rumah, main baca, kita pasang ikut kan. Tu dia. Gitu. Jadi kita malam ni start baca Al-Mulk dulu sebelum tidur. Al-Mulk ni ada yang buat lepas isyak baca. Lepas isyak boleh, buat lepas isyak tak salah. Cuma sunnahnya sebelum tidur. Sunnahnya. Tapi tak salah saya sebut tadi. Saya pergi satu surau ni, surau masjid. Dia buat baca surah Al-Mulk lepas isyak ni dekat 90% lebih lah. Boleh katakan semua baca lagu. Semua baca lagu. Bagus. Bagus.
Tapi kalau ikut sunnahnya, tepat laginya, baca sebelum tidur. Itu paling baik sekali. Sebelum tidur baca. Kalau kita dah biasa baca, kita hafal je, lancar je baca. 5 minit, 6 minit habis. So jangan tinggal Quran. Quran ni dia juga boleh beri syafaat kita pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.